Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Afizani bin Marazi dari program DBM 2 Pemprosesan Makanan. Saya ingin membentangkan projek tahun akhir saya iaitu penghasilan pisau daripada serat batang pisang, herba Cosmopodatus dan Annona muricata. Pisau merupakan bahan yang diperbuat daripada sumber utama dunia iaitu logam. Logam terbahagi kepada beberapa jenis bahagian iaitu stainless steel, titanium, carbon steel dan seramik. Saya telah melakukan kajian daripada penghasilan pisau yang daripada herba. Ini bertujuan untuk mengelakkan penggunaan besi kepada bahan mentah. Penyataan masalah dia, pencemaran silat akan berlaku. Bagi contoh, cebisan logam ataupun besi yang patah semasa proses pemotongan dapat membahayakan kesihatan. Nombor 2, mengelakkan tidak balas kimia. Dan nombor 3, mengurangkan bahan daripada unsur logam. Objektif projek adalah untuk mengumpulkan maklumat pemprosesan pisau dan kebaikan herba, membuat pengujian dan analisis penggunaan pisau kepada bahan mentah dan menghasilkan produk pisau yang mesra alam menggunakan herba-herba tempatan. Kepentingan projek ini adalah kaedah penggunaan pisau dengan menggunakan herba. Pisau ini mampu mengelakkan pencemaran alam sekitar menggunakan bahan-bahan buangan seperti serat batang pisang, menggunakan bahan semula jadi iaitu ulang raja, daun belanda dan serat batang pisang. Skop projek adalah saya melakukan di Makmal Kolej Vocasional Pertanian Teluk Intan. Pemilihan bahan adalah memilih bahan batang pisang, daun ulang raja dan daun belanda yang segar dan berkualiti. Kaedah dan teknik yang dilakukan adalah memasak, mengering dan mengasah. Seterusnya, bab 3 metodologi. Ini adalah carta alih pemprosesan projek ini. Yang pertama, menyediakan bahan mentah, memilih batang pisang yang baik. Batang pisang dipotong sehingga kecil, batang pisang direbus pada suhu 150 darjah Celsius, batang pisang berubah warna kelabu kehitaman. Mengisar batang pisang, masak kesemua bahan sehingga mendidih, sampel dimasukkan ke dalam gulang, memotong sampel mengikut bentuk lakaran pisau, sampel dikepit dawai dan diklip, sampel dimasukkan ke dalam mesin pengering, sampel dikeringkan pada suhu 70 darjah Celsius selama 6 jam. Sampel diasah menggunakan mesin gerenda tangan menggunakan mata kertas pasir dan batu asah pisau yang biasa. Sampel sedia untuk digunakan. Ini adalah carta alih pelaksanaan projek PKE saya. Taklimat projek tahun akhir, pemilihan tajuk projek, menyediakan kertas cadangan, aktiviti projek, pembentang hasil projek, menghantar laporan projek, menyemak laporan dan selesai. Kos bahan, saya menggunakan 5 bahan saja iaitu gam Arab, serat batang pisang, gelatin dan ulam raja. Lepas tu jumlah yang saya perolehi daripada kos bahan mentah ni adalah RM11.75. Kos upah adalah RM9. Kos overhead adalah RM5.50. Kos keutama projek keseluruhan adalah RM39.37. Harga jualan satu bilah pisau adalah RM6.65. Jagaan hasil. Penggunaan bahan semula jadi dalam penghasilan pisau, menguji jangka hayat ketahanan produk, menguji ketajaman produk kepada bahan. Ini adalah catakan pelaksanaan projek saya. Mengambil masa selama 12 bulan iaitu pada bulan Januari hingga bulan Disember. Pengenalan PKE saya pada bulan Januari sehingga bulan Februari, dan pada bulan Disember pula pembentangan laporan saya. Ini adalah bab 4, dapatan hasil dan analisis kajian. Sampel pertama, saya menggunakan hanya serbuk agar-agar, ulam raja, daun durian Belanda, gelatin dan air. Pada sampel kedua pula, saya telah menambah bahan yang baru iaitu serat batang pisang, serbuk agar-agar, gelatin, ulam raja dan daun durian Belanda. Pada sampel ketiga pula, saya telah menambah dan menukarkan 2 bahan yang baru iaitu serat batang pisang, agar-agar tali, gelatin, tepung ubi, daun durian Belanda dan ulam raja. Pada sampel keempat pula, saya telah menambah dan menukarkan satu lagi bahan yang baru iaitu serat batang pisang,
gam Arab, gelatin, ular raja dan dua blender. Antara keempat sampel ni, sampel keempat adalah sampel yang berjaya dan mencapai matlamat saya. Ini adalah proses penghasilan pisau ini. Seterusnya adalah proses pengeringan. Pada sampel pertama saya menggunakan mesin, iaitu mesin ketuhar, mengambil masa selama 15 minit dan suhu selama 100 darjah Celsius. Sampel kedua saya menggunakan mesin pengering, iaitu drying oven. Masa yang digunakan adalah 6 jam dan sebanyak 80 darjah Celsius suhu. Sampel ketiga pula saya menggunakan mesin pengering. Masa sebanyak 6 jam dan suhu 75 darjah Celsius. Dan sampel keempat juga menggunakan mesin yang sama, iaitu mesin pengering. Masa 6 jam dan suhu 70 darjah Celsius. Ini contoh sampel daripada sampel pertama hingga sampel keempat. Ini adalah contoh sampel keempat saya. Ujian yang dilakukan saya menggunakan dua ujian, iaitu ujian fungsi dan ujian ketahanan. Ini contoh data graf ujian ketahanan yang saya dapati. Pada graf mendata menunjukkan beban atau berat sebanyak 1 kilo hingga 5 kilo. Pada graf ni pula menunjukkan sampel pertama hingga sampel keempat. Dapat diperhatikan sampel pertama tidak mampu menahan beban walaupun 1 kilo. Sampel kedua hanya mampu menahan beban 1 kilo saja. Sampel ketiga mampu menahan beban sehingga 3 kilo. Dan sampel keempat mampu menahan beban sehingga 4 kilo dan patah juga akhirnya. Ujian fungsi. Saya menggunakan 5 bahan pada ujian ini, iaitu bawang putih, bawang merah, kentang, timbukan susu dan muffin. Dapat diperhatikan pada sampel pertama menunjukkan langsung tidak berfungsi walaupun hanya satu bahan. Sampel kedua juga sama, dapat diperhatikan tidak boleh langsung digunakan. Pada sampel ketiga dapat diperhati bahawa 2 bahan saja dapat berfungsi, iaitu bawang putih dan bawang merah. Pada sampel keempat dapat diperhati bahawa kelima-lima bahan dapat berfungsi dengan baik. Seterusnya bab 5, perbincangan, cadangan dan kesimpulan. Perbincangan. Kajian ini dihasilkan bertujuan untuk menghasilkan formulasi yang betul dan serta ketahanan dan ketajaman pada produk. Perbincangan yang akan diterangkan adalah menceritakan tentang analisis yang didapati melalui ujian ketahanan dan ujian fungsi. Cadangan penambahkan untuk projek ini adalah penghasilan pisau perlu lebih teliti dari segi pengujian dan ketahanan serta ketajaman pisau. Kedua, menggunakan bahan yang betul dan alat yang sebenar dalam penghasilan pisau.
Dan ketiga, menggunakan mesin daya tarik tensile strength yang berada di makmal fizik. Kesimpulan yang dapat dilihat berdasarkan ujian ketahanan dan ujian fungsi, bahawa antara 4 sampel yang saya lakukan, sampel keempat lebih kukuh berbanding sampel-sampel lain dan lebih tajam berbanding sampel lain. Hal ini kerana sampel 4 mempunyai ketahanan yang lebih baik berbanding sampel-sampel lain. Seterusnya, sampel 4 berfungsi dengan baik ketika ujian fungsi dan ujian ketajaman. Bahan yang digunakan pada sampel 4 memainkan peranan yang baik juga. Sebagai contoh, serat batang pisang, gam arak dan gelatin berfungsi untuk menjadi pengikat yang kuat kepada bahan. Hasil yang didapati daripada ujian yang dilakukan adalah semakin kuat pengikat terhadap bahan, semakin kukuh kekuatan yang dihasilkan. Hasil akhir dari kajian ini didapati pisau ini sesuai digunakan untuk memotong sayur serta buah-buahan sahaja. Ini adalah rujukan saya. Sekian, terima kasih.